Bab diskriminasi terhadap golongan LGBT pun dia orang minta juga. Ini saya di UIA pada 2017. Bila bentang, bayangkan di UIA ni, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, saya bentang satu kertas kerja dekat Dewan tu, semua pelajar Islam. Background pelajaran daripada bidang pondok, sekolah agama dan sebagainya. Kertas kerja yang saya bentang di UIA pada hari tu ialah tajuk Gerakan LGBT. Tengah-tengah bentang ada 4 orang ni, budak student UIA juga. Dia kata apa? Dia angkat tangan tengah saya present. Dia kata, Cik Nizam, boleh saya tanya soalan? Saya kata, tanyalah soalan. Budak perempuan yang pakai tudung tu, yang hujung tu, hujung sekali, pakai tudung dalam kotak kuning tu, dia tanya soalan apa? Cik Nizam, apa masalah orang Islam ni dengan LGBT macam kami ni? Boleh faham soalan tu kan? Faham kan? Apa masalah orang Islam dengan golongan LGBT macam kami ni? Saya terkejut dekat situ, sebab yang bertanya soalan tu kepada saya ialah seorang perempuan student UC Islam, pakai tudung dalam dewan kuliah tu. Soalan dia macam tu. Bertembunglah dalam tu 4 orang ni. Jadi sesi pembentangan jadi sesi debat pula. Itu tanya ni, itu tanya tu, itu tanya ni, itu tanya tu. 300 orang dalam dewan, semua background pendidikan agama. Ramai daripada pondok, ramai daripada tahfiz, ramai daripada sekolah agama. Saya buka ruang kepada kumpulan ni, kepada kumpulan student Melayu Islam datang bidang pengajian agama untuk menjawab kumpulan ni. Seorang pun tak berani jawab. Seorang pun tak berani cakap tidak, tak betul, salah, hukum dia macam ni. Tak ada. Saya nampak kita dah bermasalah dah kat sini. Sebab yang sepatutnya mempertahankan Islam ialah generasi anak-anak muda yang belajar agama, yang akan keluar tak lama lagi daripada IPT ni. Tapi kalau dia diam, kalau dia senyap, kebenaran ada dengan diri dia, kebenaran tak dikeluarkan, maka kebatilan itulah akan menguasai ruang kat luar tu. Dan itulah yang berlaku pada hari ini. Itulah yang berlaku pada hari ini. Semalam saya bawa kereta, saya dengar radio BFM. Salah seorang pada tu ialah salah seorang tokoh, nama dia Dr. Narimah. Dia cerita tentang bagaimana mereka cuba memperkenalkan subjek pendidikan seks dekat sekolah. Dia cerita macam mana seorang Ustaz Jakim tegur dia. Ustaz Jakim tegur dia, dia kata nak buat pendidikan seks boleh dekat sekolah, tetapi saya nak Dr. Narimah masukkan satu perkataan ni. Dia kata perkataan ni bermaksud, dia kata masukkan ayat ni, dan pastikan juga anak-anak kita tidak mendekati zina dalam pendidikan tu. Jangan berzina dan jangan dekati zina. Lepas tu dijawab oleh perempuan ni. Dia kata, okey Ustaz orang yang pandai, Ustaz nak kata benda ni, tolong Ustaz senaraikan kepada saya satu persatu apa bentuk perbuatan mendekati zina tu apa dia. Saya nak Ustaz senaraikan satu persatu kepada saya, baru saya nak masukkan. Apakah saya sekarang ni, dia cakap tu, ini dalam interview radio semalam. Dia kata, apakah saya yang tak pakai tudung ni pun mendekati zina juga? Saya nak Ustaz jawab benda tu. Bila perempuan ni tanya bertubi-tubi kepada Ustaz yang ada tanggungjawab untuk tegur pasukan ni, Ustaz tu terkedu, Ustaz tu terdiam. Jawapan Ustaz tu kata, you ni pandai sangat lah, susah I nak jawab dengan you pandai sangat. Tak apalah, jadi macam tu. Lalu dilanggar terus. Dia nak buat juga benda tu. Sebab apa? Sebab orang kita, orang Islam kita yang pegang amanah untuk menjaga Islam dekat situ, yang sepatutnya jadi medan paling hadapan dan paling belakang tu, tak berani nyatakan pendirian dia dengan tegas, tak berani mengatakan tidak, dan cepat benar mengalah. Itu masalah kita kat luar. Penyakit banyak kat luar sebab kita tak buat kerja. Kita ditindas dalam satu pertemuan yang kita buat. Saksi ada Ustaz Alauddin ada dekat sini, saksi dia. Dalam berapa grup yang penggerak agama ni, bila kita seru supaya ustaz-ustaz kita bangkit, kita seru supaya golongan agama bangkit, menentang benda-benda macam ni, memperbetulkan benda ni, tiba-tiba ada satu soalan kat belakang pula. Dia kata, kalau kami bangkit, kalau saya bangkit, kalau saya tegur benda ni, tauliah mengajar saya kena tarik macam mana? Itu soalan dia kat saya. Saya kata, malulah. Zaman sahabat Nabi bukan tauliah, dia korbankan diri, dia korbankan nyawa, kena pulau, macam-macam kena pada dia orang.
Tak takut apa pun, nyawa hilang pun tak apa. Ini pasal tauliah saja. Pasal kena tauliah, diam. Macam mana kita nak pastikan Islam ni bangkit kalau kata kita diam? Jadi kita kena bersuara. Ini antara perkara-perkara dekat IPTA lah yang berlaku. Di IPTA makin lama makin banyak. Ini di Universiti Sains Islam Malaysia, pengasas kepada sebuah pertubuhan bernama KMU, Komuniti Muslim Universal, membawa fahaman bahawa golongan LGBT itu boleh diamalkan. Pelajar Universiti Sains Islam, dia orang ditubuhkan pada 2015. Pengasas pada kumpulan tu duduk di Amerika, orang Melayu juga perempuan ni. Anizah Novel ni perempuan Melayu, orang Islam. Dia bawa fahaman Islam yang lain pada kita ni. Dia kata dalam Islam ni ialah Islam yang pentingkan hubungan cinta, kasih sayang dan sebagainya. Nak bercinta macam mana pun kita tak halang dalam Islam saja ni. Laki sama laki boleh bercinta, perempuan sama perempuan boleh bercinta. Kalau perempuan dengan perempuan nak bercinta dan nak kahwin tapi tak ada siapa nak kahwinkan dia, dia kata datang tempat dia. Dia boleh jadi wali nikah, dia boleh jadi tok kadi. Bukan setakat tok kadi, mazhab yang dipegang ni, dia boleh tok imam, tok Bilal, tok Siak, semua dia. Boleh tengok yang bawah tu, gambar yang bawah sekali tu. Bila yang jadi imam tu seorang perempuan, belakang makmum dia seorang lelaki. Ini tokoh pemikir yang dia orang ikut. Aminah Wadud ni bekas pensyarah UIA dulu, kontraknya tak disambung. Bawa fahaman macam ni. Dia boleh jadi imam, perempuan boleh jadi imam, lelaki boleh jadi imam. Lelaki boleh jadi Bilal, perempuan boleh jadi Bilal. Sama rata. Fahaman-fahaman yang sedang dikembangkan. Ini kekuatan jaringan mereka. Mereka bukan secara individu. Mereka ni bukan kecil-kecil anak. Mereka ni dapat support, sokongan daripada pihak-pihak luar negeri. Presiden Amerika ketika turun ke Malaysia pada 2014, Presiden Obama, lepas jumpa menteri kita, lepas jumpa orang-orang bisnes kita, dia buat pertemuan dengan kumpulan-kumpulan ni. Boleh tengok seorang-seorang kat situ, orang-orang yang sama. Termasuk yang mencadangkan supaya hukum syariah itu dihapuskan. Termasuk padri yang menyaman kerajaan untuk benarkan orang Kristian guna kalimah Allah untuk rujuk Tuhan anak bapa dia tu. Termasuk golongan yang kata golongan LGBT ni boleh diamalkan. Ini 2014. 2015 Presiden Amerika turun ke Malaysia lagi, jumpa dengan orang-orang yang lebih kurang sama. Siapa yang dijumpa ni ialah orang-orang yang sedang bercakap sekarang ni untuk menafikan bahawa kerajaan yang baru tertubuh dalam seminggu dua ni, dia kata ini kerajaan pintu belakang lah, kerajaan apa semua. Orang-orang tu muka-muka yang sama yang berjumpa dengan Amerika tu. Di situ, ini pertemuan mereka dengan Presiden Obama. Di bawah tu boleh nampak, ini semua muka-muka orang yang sedang bersuara pada minggu ni. Kata kami akan memastikan bahawa kerajaan ini tak akan kekal. Kerajaan yang dibuat ni kerajaan tak sah, tidak bermoral dan sebagainya. Semua tu ayat keluar daripada orang-orang ni. Orang-orang yang telah bekerjasama dengan pihak-pihak Amerika, yang mendapat dana daripada pihak-pihak mereka untuk pastikan kuasa tu dipegang oleh boneka-boneka mereka dekat sini. Ini dia. Termasuk yang tengah ni, Presiden Persatuan Maknyah Malaysia. Dalam bulat tu, Presiden Persatuan Maknyah tu lah, Justice for Sisters. Kenapa dia sampai Presiden Amerika nak jumpa dia? Sebab dia ada kekuatan. Melalui statement, kenyataan yang dibuat, jumlah maknyah dekat Malaysia ni, kenyataan yang dibuat 70,000 orang. Maknyah saja 70,000. 70% daripada 70,000 maknyah ni ialah maknyah berbangsa Melayu. Berpuluh ribu maknyah Melayu ni. Ini semasa dia dapat anugerah oleh Setiausaha Negara Amerika John Kerry 2016. Anugerah Wanita dengan Keberanian 2016. Bukan wanita pun. Amerika buat satu hari yang dinamakan sebagai Hari Nisha Ayub. Kita ni ada hari raya, hari kebangsaan. Di Amerika ada Hari Nisha Ayub. Sambut dia, angkat dia, lambung dia sampai tahap macam tu. Bagi award, bagi anugerah dan sebagainya kepada dia. Ini pun dapat anugerah. Semua orang kenal dia. Ini pun dapat anugerah. Sistem Islam, kerajaan Perancis bagi anugerah pada dia. Tadi kerajaan Amerika bagi anugerah. Ini kerajaan Amerika bagi anugerah pada Amiga. Ini
United Nation